Okey, hai, salam sayang semua. Untuk kelas kita hari ni, cikgu nak ajar cara menjahit kita punya rompi. Okey, ini kita dah sediakan hari tu. Fabrik tanpa corak, fabrik bercorak kita dah potong kan? Mengikut pola yang kita dah buat. Kemudian awak kena sediakan jarum peniti yang secukupnya. Jarum peniti, benang jahit, benang. Kalau tak ada warna biru, boleh guna warna putih. Okey, warna putih ni dah tak ada sangat warna dekat rumah awak boleh guna warna putih. Kalau ada warna biru, guna warna birulah sebaiknya. Tapi cikgu hari ni cikgu menggunakan warna putih sebab cikgu nak tunjuk dekat awak dia punya teknik menjahit dan cikgu nak awak nampak dengan jelas kesan jahitan yang terdapat pada awak punya rompi tu. Okey, kemudian jarum jahit tangan. Jarum jahit tangan ni jarum jahit tangan macam mana tahu? Dia mesti ada lubang di bahagian belakang ni. Kalau tak ada lubang ni bukan jarum jahit tangan mesti ada lubang untuk menjahit. Awak masukkan benang untuk menjahit kita punya ni. Okey. Jarum jahit tangan ni masukkan benang siap-siap. Masukkan benang. Ni cikgu dah masukkan benang. Benangnya awak nak tengok di bahagian belakang ni mesti ada satu panjang dan satu pendek. Nampak tak cikgu punya ni? Ni. Satu panjang, satu pendek. Yang bahagian jarum ni mesti sama. Kan? Cikgu dah tarik sama ni. Kemudian cikgu tarik. Di bahagian belakang ni ada satu panjang. Ni pendek, ni panjang. Okey, di bahagian yang panjang ni, kalau awak nak simpul boleh. Kalau tak nak simpul, boleh guna jahitan kia. Okey, cara menyimpul benang bahagian belakang ni, yang panjang tadi ni, letakkan dekat jarum awak. Bahagian ujung benang ni, letakkan dekat jarum. Kepit dengan jari. Jari yang kiri ni kepit benang tu, pusing. 1, 2. Lepas tu kepit lagi, tarik ke bahagian bawah ni. Kepit benang tu, tarik jarum. Kita tarik jarum. Nanti di bahagian ujung ni akan bersimpul. Ni akan bersimpul. Okey, nampak Kalau tak berjaya, awak cuba lagi sehingga berjaya untuk simpul ni. Kalau awak tak buat teknik ini, nanti simpulan ni akan jadi besar. Dia boleh buat dua gulung saja, dua simpul saja. Okey. Cikgu dah simpulkan ni. Letak tepi dulu bersama-sama dengan awak punya benang. Letak tepi. Pastikan jarum peniti ni mencukupi. Kita nak sematkan mula-mula kita nak semat dulu lisu pemadan. Lisu pemadan tu di bahagian mana? Okey, kita tengok Ni kita punya fabrik yang kita dah gunting tu. Ini adalah lisu pemadan yang bentuk diamond ni adalah lisu pemadan. Macam mana nak semat lisu pemadan ni? Okey. Cara menyemat lisu pemadan, kita ada 4 kan? 2 di bahagian depan dan 2 di bahagian belakang. Okey. Yang lain-lain tu letak tepi dahulu. Okey, cikgu nak tunjuk cara menyemat lisu pemadan ni. Ni ada garisan tengah ni. Garisan tengah ni awak jangan lupa buat Awak dah garis penjuru 4 penjuru ni, gariskan yang tengah ini. Sebab garisan tengah ini sangat penting. Lipatkan begini sama-sama mengikut garisan tengah tu. Garisan tengah. Ni nampak. Cikgu dah lipat ikut garisan tengah. Pegang. Ambil dulu bucu yang tengah-tengah ni. Bucu tengah-tengah ni cuba cucuk. Kalau cucuk dengan jarum peniti Kalau dia kena yang bahagian belakang ni, okey. Ngam. Terus cucuk di bahagian luar macam ni. Okey, nampak? Kemudian bahagian hujung ni pun sama. Letak mengikut garisan yang awak dah buat tu. Yang hujung ni senang sikit sebab dia ada titik satu dah cukup. Ikut titik tu, cucuk. Okey. Kemudian yang ketiga. 1 lisu pemadan mesti ada 3 batang jarum peniti. Kalau awak tak ada jarum peniti, gunalah jarum apa-apa yang boleh cucuk. Yang penting ada jarum. Pin pun boleh. Okey, macam ni buat ke 4 kita punya lisu pemadan. Okey, ni cikgu tunjuk. Cikgu dah semat dengan peniti.
Tak kisahlah awak nak pusing ke mana, pusing sini pun boleh, pusing ke sini pun boleh. Ni cikgu dah semat. Keempat-empat lisu pemadan cikgu dah semat dengan peniti. Kemudian, cara menjahit lisu pemadan tersebut. Okey, jahitan yang kita nak gunakan untuk menjahit keseluruhan kita punya rompi ini, guna benang yang kita dah simpul tadi. Ni benang, jarum dengan benang yang kita dah simpul tadi. Cara menjahitnya menggunakan jahitan backstitch atau jahitan patah balik. Macam mana nak jahit jahitan patah balik tu? Okey. Tengok cikgu tunjuk betul-betul. Jahitan ni awak tak boleh jahit besar. Awak kena jahit dia kecil-kecil sahaja. Apabila awak jahit kecil-kecil, baru dia punya jahitan tidak terbuka. Okey, cucuk dahulu di bahagian bawah. Okey, ini bahagian atas, permukaan atas cikgu. Ini di bahagian permukaan bawah cikgu. Okey. Cikgu pegang begini, awak cucuk di bahagian bawah. Mula-mula dekat dengan jarum peniti yang pertama. Ni jarum peniti pertama. Cucuk daripada bawah, tarik. Kemudian, awak cucuk lagi sekali. Cucuk daripada atas. Tembus ke bawah, naik atas balik. Kecil sahaja. Tarik. Lepas tu cucuk di bahagian atas tu. Dia akan tembus ke bawah kan? Naik atas balik. Jangan besar-besar. Kecil je. Tak sampai pun 1 mm. Okey, tarik. Lepas tu. Okey, bila awak dah jahit di permulaan ini, awak boleh buka dah jarum peniti yang pertama tu. Sebab awak dah jahit tu kan, dia dah tak lari dah. Okey, ini dia berjarak sedikit. Tengok ni Nampak tak? Dia jarak sedikit kan? Yang jarak sedikit ni awak masuk ke benang yang pertama tu. Lepas tu awak kedepankan dia. Nampak Ni ada jarak. Kemudian tarik benang. Bila dah macam ni, masuk dekat kita punya jahitan yang mula-mula tadi. Lepas tu ke depan. Okey. Cucuk balik belakang. Lepas tu ke depan. Dia kalau bersimpul tu awak kena tarik perlahan-lahan lah. Awak akan nampak dia macam ni. Ini bahagian belakang. Kita akan muncul di bahagian depan sini nanti. Okey, cucuk di bahagian belakang ni. Cucuk bahagian belakang. Jarum dah ada kat belakang kan? Timbul dekat bahagian depan ni, tapi jangan jarak besar-besar. Kecil-kecil sahaja. Okey. Ni awak terus je lah jahit sampai ujung. Terus saja jahit sampai ujung. Guna teknik yang sama. Ni namanya jahitan patah balik atau backstitch. Awak jahit jangan besar-besar Jahit kecil-kecil saja. Nak menjahit ni memang kena sabar. Kalau awak ada mesin jahit, awak boleh guna mesin jahit awak untuk jahit ni. Tak ada masalah. Yang penting awak jahit. Okey, jahit kecil-kecil. Jahit sampai ujung sana Kalau awak dah berjaya buat ni, awak akan rasa seronok. Tengok cikgu buat kecil-kecil je. Kat sini nanti awak nampak jahitan ni. Kecil-kecil dia akan jadi satu garisan. Okay, nampak tak? Boleh nampak Kalau awak letak jarum tu besar, kalau awak jahit besar-besar, nanti dia punya efek tu, nanti cikgu tunjuk macam mana nak tengok awak punya jahitan tu kecil ke besar. Nanti cikgu tengok.
Itu ada pengujian tu, pengujian jahitan. Kalau jahitan awak besar, dia akan terbuka. Jarum jahit, kalau awak guna jarum jahit yang halus, jahitan awak pun akan jadi halus. Tapi kalau awak guna jarum jahit yang kasar, yang besar, yang tebal, nanti awak punya jahitan dia tak halus lah. Okey, dah sampai dekat garisan tu, dah lalu dekat situ, awak boleh buka jarum peniti. Jahitan awak dah lalu saja dekat jarum peniti tu, dekat jarum awak tu, awak boleh buka jarum peniti. Okey, menggunakan jahitan yang sama untuk hasilkan semua kita punya rompi ni. Semua bahagian rompi yang kita nak jahit ni guna jahitan yang sama. Jahitan apa? Jahitan patah balik ataupun back stitch. Boleh guna jahit mesin juga Kalau ada mesin jahit di rumah, boleh guna mesin jahit. Yang untungnya kalau guna jahit tangan ni, awak duduk di mana pun awak boleh jahit. Awak duduk dalam bilik awak boleh jahit. Awak duduk dekat kerusi taman awak boleh jahit. Awak boleh duduk di mana-mana untuk siapkan awak punya jahitan. Tapi mesti menggunakan teknik yang betul. Okey. Cikgu punya lisu pemadan dah nak siap. Okey, dia punya bahagian hujung ni untuk matikan. Teknik yang sama. Tapi teknik pertama tadi kita simpul kan. Okey. Sampai kat ujung ni, awak jahit 2 kali. 2 kali teknik yang sama, back stitch tu, tapi berada di tempat yang sama. Okey, ni cikgu dah end kan, dah ujung. Dekat tempat yang sama, cikgu cucuk balik. Jarum tembus ke belakang. Ke belakang saja. Bukakan jarum peniti ni, keluarkan jarum peniti. Tengok bahagian belakang ni, cikgu tarik jarum. Cikgu ambil sedikit benang, cocok sikit. Kemudian belakang jarum ni pusing dekat jarum. Okey, cikgu angkat yang belakang jarum ni. Cikgu angkat, tengok. Cikgu angkat yang bahagian belakang jarum, dia nanti dah melekat kan. Awak angkat belakang jarum ni, pusingkan dekat jarum ni. Kemudian jarum tu tarik. Tarik perlahan-lahan tau, jangan dia bersimpul. Dia kalau bersimpul nanti termati kat situ. Tarik perlahan-lahan, lepas tu terus tarik benang ni. Ni dah, cikgu dah mati kan. Dah tak gerak dah. Okey, boleh potong benang. Okey. Teknik ni cikgu dah ajar. Awak jahit ke 4-4 lisu pemadan. Okey, ke 4-4 lisu pemadan. Okey, dah siap jahit ke 4-4 lisu pemadan. Jarum peniti dah buka kan. Cikgu tadi tak buka jarum peniti. Cikgu buka jarum peniti, letak tepi. Ke 4-4 lisu pemadan dah siap jahit. Lisu pemadan kita di bahagian rompi kita ni ada 4, 2 di bahagian belakang. Okey, ni badan belakang ada 2, 1, 2. Bahagian depan ada 2. Okey. Kita punya step seterusnya. Sorry lah cikgu punya ni banyak bunyi-bunyian. Okey, untuk lisu pemadan ni kita kena snipkan di bahagian sini. Dia kan bentuk macam ni kan. Okey, kita kena snipkan. Kalau awak tak pasti boleh tengok buku teks. Cikgu tak ingat muka surat berapa. Boleh tengok buku teks cara nak jahitkan lisu pemadan ni. Okey, buku teks tengok jahit lisu pemadan. Okey ni. Muka surat 119. Okey, kita dah jahit lisu pemadan tadi. Langkah 4 ni.
Langkah 4 ni. Sekarang kita nak buat langkah 4 ni. Snip dan kemaskan dengan jahitan insang pari. Okey. Untuk kemas kali supermadan ni, di supermadan ni kita snip sedikit. Kalau ada gunting, guna gunting. Cikgu ada snipper ni. Okey, cikgu ada snipper, cikgu guna snipper di bahagian bucu yang ketiga, yang kedua ni, yang tengah-tengah. Ni hujung 1, ni 2, ni 3. Jadi yang tengah-tengah ni snip sedikit. Okey, snip sedikit, sikit je awak snip. Jangan besar-besar. Nanti sampai kat garisan tu, dah ni. Dah terputus pula. Okey, cikgu buat yang ni lah. Senang sikit nak tengok. Okey, snip di bahagian bucu yang kedua ni. Snip. Dia akan terbelah macam ni. Dia akan terbelah macam ni kan. Nampak kan? Dia terbelah macam ni. Okey, yang ini kita kena jahit dengan jahitan insang pari. Okey, kita ambil jarum jahit tangan. Buat simpulan macam cikgu ajar tadi. Pusing 2 kali. Kepit, tarik jarum. Okey, kemudian kita punya ni. Ini yang kita dah snip tadi. Jangan sampai ujung. Memadai yang dia terbuka saja. Okey. Step yang cikgu ajar ni kalau awak tak buat, markah awak boleh dipotong Jadi cikgu tak nak awak bazirkan awak punya markah. Jadi awak kena buat. Jahit, tengok. Cucuk yang pertama, tarik. Kemudian di tempat yang sama, cucuk daripada bawah naik atas. Ni, angkat belakang jarum, pusing ikut ibu jari. Pusing. Ikut ibu jari awak tarik. Dia akan nampak satu garisan. Kemudian pergi kat sebelah dia, cucuk level yang sama sama saiz ni. Angkat belakang jarum. Belakang jarum ni angkat, benang belakang jarum ni, pusing ikut ibu jari. Ni, ibu jari ni. Pusing. Naik atas tu, tarik. Ini cara menjahit jahitan insang pari. Kemudian sama, proses yang sama, cucuk. Ambil belakang jarum, benang belakang jarum ni awak angkat, dia ada 2 lembar kan? Pusing. Kita jahitan ni kita akan nampak 1 lembar je benang Okay. Jahit, angkat belakang jarum, benang belakang jarum, pusing ikut ibu jari. Tarik. Nanti awak akan dapat jahitan macam ni. Dia akan kemaskan awak punya yang awak dah gunting tadi. Sama juga sampai hujung yang sebelah sini. Angkat benang belakang jarum, pusing ikut ibu jari. Tarik keluar. Okey, tarik. Dia akan nampak jahitan macam ni. Satu baris je. Lepas tu jahitan ni dekat bahagian sini, bahagian ujung ni dia akan nampak berbiji. Kalau awak jahit salah, biji ni dia tak ada kat sini, dia akan duduk kat atas sini. Jadi jahit tu mesti betul Sampai dekat bucu ni, ambil di sini, sama je prosesnya. Ambil situ, cucuk, angkat belakang jarum, pusing. Okey, tarik. Lepas tu pusing pula, jahit sebelah sini pula. Cucuk daripada bawah, naik atas. Angkat benang belakang jarum, pusing ikut ibu jari. Tolak keluar, tarik. Awak kena perhatikan betul-betul tau ni. Cucuk daripada bawah, naik atas. Angkat benang belakang jarum, pusing ikut ibu jari, keluar. Dia punya step senang aje. Cucuk daripada bawah, biar sama baris, dia punya hujung tu. Angkat benang belakang jarum, pusing ikut ibu jari, pusing keluar. Tarik. Sama proses, cucuk daripada bawah. Angkat benang belakang jarum, ikut ibu jari, pusing keluar. Okey. Sama, dah nak sampai hujung. Cucuk daripada bawah, angkat benang belakang jarum, ikut ibu jari, pusing keluar, tarik. Okey, dah habis ni.
Dah habis ni, awak cucuk daripada atas ke belakang. Ni cucuk daripada atas ke belakang, tarik. Okey. Pusing belakang. Ambil sedikit benang yang ada kat belakang ni dengan kain, angkat sama proses, angkat benang belakang jarum, pusing ikut ibu jari. Tarik. Tarik ni dia akan mati automatik. Okey, boleh potong benang. Siap. Ini lisu pemadan yang dah jahit insang pari. Okey, dah jahit insang pari ni kena buat keempat-empat awak punya lisu pemadan, proses yang sama. Okey. Okey, dah buat keempat-empat proses yang sama. Dah buat keempat-empat proses yang sama, keempat-empat lisu pemadan proses yang sama. Mana cikgu punya jarum tadi? Okay, ni. Proses yang seterusnya, ini sebelah kiri yang bercorak kan? Sebelah kiri bercorak, sebelah kanan tanpa corak. Okey, nak tengok awak punya jahitan tadi yang kita dah jahit tadi ni kan? Jahitan lisu pemadan ni kukuh ke tak? Kat sini awak boleh tengok. Awak tarik, awak nampak jahitan rapat-rapat je. Kalau awak jahit yang tadi, yang cikgu ajar jahit backstitch tu, awak jahit besar-besar, apabila tarik macam ni, dia akan terbuka. Dia tak macam ni. Nampak tak? Cikgu punya ni, cikgu jahit halus. Kecil-kecil. Jadi, nampak benang dekat situ, rapat-rapat je. Kalau awak jahit kat sini besar-besar, kat situ boleh tengok hasilnya yang tak cantik dan tak kemas. Okey? Okey, kita letakkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan cikgu, ni sebelah kiri. Ini sebelah luar, sebelah luar. Kemudian yang bahagian belakang kita punya rompi ni letakkan di sebelah luar ni sebelah luar. Macam mana nak tahu sebelah luar? Ni lisu pemadan kita kan dah jahit kan? Letakkan sebelah luar bertemu sebelah luar. Samakan di bahagian bahu ni. Bahagian bahu letakkan bersama-sama ni, letakkan bersama-sama. Samakan garisan tu. Kan dia ada bersilang kan? Semat dengan peniti. Semat dengan jarum peniti. Tengok. Okey, ni letak bahagian belakang dia, tengok sama ke tak. Kalau sama, boleh cucuk. Mesti dia sama tu pasal cikgu suruh awak gunting ikut awak punya tepi, betul-betul awak punya pola tu. Letak bersama-sama. Okey. Semat dengan peniti, dua peniti sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri pula. Sama je prosesnya. Semat dengan peniti bahagian bahu. Pastikan sama ni. Garisan ni bertemu dengan garisan ni. Kalau tak sama, awak adjust sikit. Ni sebelah luar bertemu sebelah luar dah sama ni, awak semat lah. Okay, letak juga sebelah sini. Dah, sebelah kiri, sebelah kanan dah semat. Okey, sekarang ni kita nak jahit kita punya bahagian bahu. Ini kita punya yang luar kan? Yang lapik kita buat proses yang sama. Semat dulu dengan jarum peniti bahagian bahu dia. Ni cikgu letak tepi dulu Kita semat kita punya. Ini sebelah luar, ini sebelah dalam yang ada nampak garisan tu. Kita letak bersama-sama. Ini sebelah luar bertemu sebelah luar. Pastikan betul-betul. Sebelah luar bertemu sebelah luar, letakkan bahagian bahu dia.
Ini garis tengah ni mesti macam ni jangan awak salah letak, salah cantum, kena buka semula. Semat dengan peniti bahagian bahu dia. Sama proses macam dia punya bahagian luar tadi. Semat dengan peniti. Okey. Sebelah kiri, ni sebelah kanan cikgu. Semat dengan peniti dulu. Mesti sama dengan bahagian depan ni dengan bahagian belakang. Tengok garisan tu. Awak dah nak cucuk tu, awak tengok dulu. Okey. Okey, benang dan jarum seperti biasa. Bahagian ujung 2 lembar kan ni. Satu panjang, satu yang panjang, satu yang pendek. Simpul di bahagian yang panjang. Caranya sama, kepit dulu benang yang ujung tu, pusing 2 kali, 1 2, tarik ke bawah. Tangan ni kepit jarum, tarik jarum. Okey. Kemudian boleh guna teknik yang sama tadi. Guna teknik yang sama, guna teknik apa? Jahitan patah balik, back stitch. Cucuk daripada bawah, naik atas. Kemudian cucuk sekali lagi di tempat yang sama. Ke depan sikit, tarik. Okay. Cucuk ke depan sikit, cucuk ke bawah. Ambil ke depan sikit, jangan jarak-jarak sangat. Tarik. Ni bahagian bahu Okay. Nampak tak ni? Bila lalu je dekat kita punya jarum peniti yang kita semat tu, boleh buka jarum dah. Kita tarik. Jahit sampai habis teknik yang sama, guna back stitch. Kalau awak dah dapat rentak back stitch ni, nanti jahitan awak jadi cantik. Kalau awak rasa tak confident nak mulakan dengan jahit awak punya rompi ni, kan ada baki fabric yang awak punya, selepas awak gunting tu kan ada baki fabric kan. Awak gunting sikit, awak try lah jahit dulu. Macam mana jahit back stitch ni. Fabric yang awak dah potong ni awak kena pegang elok-elok Jangan nanti nak sambung bendanya dah jerumbai ni. Benang tepi ni suka jerumbai. Jerumbai tu maksudnya dia terbuka. Nanti dia berbulu. Jahit sehingga habis. Kita ada berapa bahu ni? Untuk bahagian lapik ada kiri dan kanan bahu. Untuk bahagian luar rompi ada 2 kan, kiri dan kanan kan. Jadi kita ada 4 bahagian bahu yang kita perlu jahit begini.
Jangan lupa awak buat proses jahitan ni, awak kena buat cepat sikit. Sebab tarikh tutupnya dah nak sampai. Jadi awak kena buat cepat. Jangan nanti cikgu suruh hantar, awak cakap awak tak siap. Ini awak punya markah SPM untuk tahun depan. Jadi jangan sia-siakan. Yang tak jumpa step tu boleh ulang balik tengok video cikgu. Okey, yang akhir sekali cucuk bawah, bahagian bawah sampai di belakang ni, tarik. Pusing belakang, buka jarum peniti ni, pusing belakang. Sama proses. Jahit, ambil sikit. Belakang jarum angkat, benang belakang jarum, ikut ibu jari, pusing keluar. Tarik. Ini cara untuk matikan Okey, dah mati ni, boleh gunting benang. Okey. Siap satu bahagian, jahit lagi 3 bahagian.